mereka tidak akan ke negara ketiga. Baik tuan-tuan, berkaitan dengan etnik Rohingya ini, saya nak maklumkan begini. Saya nak maklumkan begini tuan-tuan. Saya tengok bahawa etnik pelarian Rohingya ini semakin hari bukan semakin berkurangan. Semakin hari mereka semakin ramai di dalam negara kita. Kita boleh tengok di dalam kawasan perkampungan, taman perumahan dan sebagainya, lambakan-lambakan etnik ini akan terus berlaku. Walaupun kita digembar-gemburkan pihak UNHCR ada untuk hantar etnik ini keluar ke negara ketiga. Tetapi tuan-tuan, ini seolah-olah melepaskan batuk di tangga. Apa yang saya nak bagi tahu, kalau minggu ini kita lihat bahawa etnik itu ada dalam kawasan perkampungan kita seramai 500 orang, lagi 1 bulan boleh jadi 1000 orang, lagi 1 bulan boleh jadi 800 orang. Ini akan berlaku pertambahan etnik-etnik pelarian Rohingya di dalam negara kita. Apa yang saya cuba nak kongsikan di sini, kita buatlah bagaimanapun, kita cubalah membantu mereka ini. Kita cuba nak permudahkan mereka nak ke negara ketiga. Tetapi tuan-tuan, mereka langsung tidak akan ke negara ketiga. Kalau ada 10,000 orang etnik Rohingya sebagai contoh dalam negara kita, tidak sampai 100 orang akan ke negara ketiga. Mereka tidak akan ke negara ketiga. Ini berdasarkan pengalaman. Kita cuba membantu etnik Rohingya ini. Kita di Surplus, kita turun lapangan, kita berjumpa dengan etnik Rohingya ini. Kita berjumpa dengan orang-orang lama di kalangan etnik Rohingya ini yang tinggal di dalam negara kita melebihi 35 tahun. Ada yang tinggal 40 tahun. Kita jumpa, kita bincang. Kita cuba dapatkan maklumat-maklumat tentang mereka ini. Kita cuba nak membawa isu mereka ini ke pejabat UNHCR. Kita nak dapatkan nama mereka, kad UNHCR mereka ada ataupun tidak ada, tempat tinggal mereka, berapa jumlah ahli keluarga mereka, dah kahwin ke belum. Tuan-tuan, mereka ini langsung tidak memberikan kerjasama, melainkan hanya ada tidak sampai bilangan 10 jari tangan yang memberikan kerjasama. Yang lain-lain, yang beribu-ribu orang yang ada, langsung mereka tidak ada pun keinginan untuk memberikan kerjasama dengan kita, untuk kita cuba membantu mereka ini untuk dihantar ke negara ketiga. Tidak ada tuan-tuan. Saya nak bagi tahu, saya nak tegaskan di sini, buang masa sahaja kalau kita cuba memujuk etnik-etnik Rohingya ini untuk nak mendapatkan maklumat daripada mereka. Buang masa sahaja kalau kita nak cuba membantu mereka ini untuk nak dihantar ke negara ketiga. Buang masa saja kalau kita bercakap dengan nada yang baik untuk mereka memberi kerjasama. Ini tidak akan berlaku, tuan-tuan. Ini langsung tidak akan berlaku. Percayalah. Memang tidak akan berlaku. Sepatutnya, apa yang kita perlu buat, kita hanya perlu memberikan tekanan melibatkan undang-undang kepada etnik Rohingya ini. Kalau kita cuba pergi cakap baik-baik, kita cuba berbincang dengan dia orang, kita cuba nak membantu dia orang, kita cuba nak membawa masalah yang dia orang hadapi ke pihak UNHCR, kita nak dapatkan pandangan mereka, kita nak tanya masalah mereka, ini semua buang masa. Langsung mereka tidak akan pandang kita, tidak akan bekerjasama dengan kita, mereka tidak akan langsung berikan sebarang maklumat butiran mereka kepada kita, mereka langsung tidak akan bekerjasama untuk kita membawa isu mereka ini ke negara ketiga. Ini tidak akan berlaku. Ini kedegilan etnik pelarian Rohingya ini, tuan-tuan. Kita dah turun ke lapangan, kita dah buat kerja, kita cuba membantu mereka ini. Kita dah buktikan yang kita telah ke pejabat UNHCR.
mereka langsung tidak akan memberi sebarang kerjasama. Sebab apa? Rakyat Malaysia akan bertanya, sebab apa? Sebabnya saya nak bagi tahu, sebab etnik-etnik penceroboh Rohingya ini ada dalam negara kita, mereka ada persatuan. Mereka ada ketua, mereka ada presiden yang menguruskan mereka ini. Mereka lebih meyakini ketua di kalangan Rohingya. Mereka lebih meyakini presiden persatuan Rohingya ini yang ada dalam negara kita. Mereka ada rangkaian melibatkan etnik Rohingya dalam negara kita. Mereka ada rangkaian di seluruh negeri di semenanjung Malaysia, daripada Pulau Pinang ke Johor. Semua rangkaian melibatkan persatuan ini mereka ada. Mereka ada pengurusi-pengurusi Rohingya di setiap negeri yang dapat berhubung dengan presiden persatuan Rohingya ini. Sebab itu mereka tidak akan memberi kerjasama dengan rakyat Malaysia yang cuba untuk membantu mereka ini. Mereka tidak akan memberi kerjasama dengan wakil-wakil rakyat untuk membantu mereka ini. Mereka ini sebenarnya keras kepala, biadab, kurang ajar. Mereka akan cakap di depan kita baik-baik sahaja, tetapi di belakang kita dia tidak kira wakil rakyat ke, ahli parlimen ke, pegawai kerajaan ke, siapa sahaja ke. Ini etnik besar kepala, keras kepala penceroboh ini langsung tidak akan memberikan sebarang kerjasama. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu sebagai rakyat Malaysia terus mendesak mereka, memberikan tekanan kepada mereka, memberikan ketidakselesaan untuk mereka berada dalam kawasan kampung kita, perumahan kita, kawasan taman kita, dalam daerah kita, dalam negeri kita. Ini tekanan yang kita perlu berikan kepada mereka. Kalau tidak, tuan-tuan, langsung tidak akan mereka ikut kita. Ini yang saya nak bagi tahu. Ini dalam Malaysia ini, tuan-tuan. Ini penyamun di kalangan Rohingya ini makin hari makin ramai dalam negara kita. Makin hari makin memberi tekanan kepada rakyat kita. Makin hari semakin membiaknya mereka dalam negara kita. Ini sebenarnya kita perlu ada solusi. Kerajaan perlu ada solusi. Rakyat perlu bangkit memberi tekanan berdasarkan undang-undang dalam negara kita. Kita nak bagi tahu, Rohingya ini tidak boleh bekerja dalam negara kita. Mereka hanya boleh hidup sahaja dalam negara kita. Tetapi sekarang ini, mereka telah advance. Mereka telah berpakat dengan rakyat Malaysia yang cuba mengkhianati negara. Apa yang mereka pakat? Mereka bekerja di dalam kedai-kedai rakyat tempatan. Mereka bekerja di dalam perusahaan-perusahaan permis-permis rakyat tempatan. Apabila pihak berkuasa membuat serbuan, apa yang Rohingya ini bagi tahu? Apa yang mereka pakat dengan rakyat tempatan? Mereka bagi tahu, kami tidak bekerja, kami tidak ambil duit, kami hanya membantu sahaja di kedai ini. Sedangkan mereka bekerja, sedangkan perniagaan ini mereka punya, sedangkan mereka memonopoli perniagaan dalam negara kita. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Ini kad UNHCR ini adalah kad yang boleh menjahanamkan negara kita. Ini kad UNHCR ini, kad pelarian yang tidak diiktiraf oleh negara kita. Tetapi kad ini digunakan sebagai tiket, sebenit yang mereka ini boleh pusing seluruh negara. Kemana sahaja mereka boleh pergi, mereka boleh gunakan kad UNHCR ini. Ini negara kita Malaysia apa nak jadi, tuan-tuan? Ratus ribu etnik pelarian Rohingya ada dalam negara kita. Hanya dengan memegang kad UNHCR, kita juga tidak boleh memastikan adakah kad ini kad yang asli atau kad ini kad yang palsu.